Setelah Rasulullah SAW menyusun semula barisan pertahanan muslimin, gempuran itu dapat dipatahkan dan orang-orang Hawazin serta Saqif lari ke Taif. Jauh tu jarak tu, ya, lari ke Taif. Sebab tempat berlakunya peperangan ini kiranya di pertengahan antara Ji'ranah, lebih mudahnya Ji'ranah lah yang saya sebut gitu, dengan Taif. Jadi jarak antara keduanya itu lebih kurang 60 km. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung kuliah kita dalam fiqhus sirah. Masih lagi berbicara tentang perang Hunain, ya, perang Hunain, muka surat 602, ya, 602, dan sinopsis daripada pertemuan yang lalu, yang mana umat Islam seramai 12,000 orang lebih, iaitu 2,000 orang lebih daripada kalangan mereka yang baru sahaja memeluk Islam di Mekah. Dan mereka ini ternyata goyah ketika mana pertahanan umat Islam digempur oleh orang-orang Hawazin dan juga Saqif, ya. Jadi Rasulullah SAW menyusun semula barisan pertahanan muslimin, gempuran itu dapat dipatahkan dan orang-orang Hawazin serta Saqif lari ke Taif. Jauh tu jarak tu, ya, lari ke Taif. Sebab tempat berlakunya peperangan ini kiranya di pertengahan antara Ji'ranah, lebih mudahnya Ji'ranah lah yang saya sebut gitu, dengan Taif. Jadi jarak antara keduanya itu lebih kurang 60 km, ya. Jadi maknanya mereka lari tu bukan lari, kata orang, lari sikit-sikit lah, lari jarak jauh juga, sebab mereka bertahan di kaki-kaki bukit Taif, yang mana umat Islam mengepung selama berapa minggu? Seminggu lebih, ya. Seminggu lebih, dekat 2 minggu juga mereka mengepungnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan ataupun mencadangkan, ya, pada peringkat itu mencadangkan supaya kita balik, kita tinggalkan mereka. Tapi umat Islam pada masa itu, khasnya yang baru masuk Islam ni tadi, mereka kata takkan kita nak tinggal gitu saja, biarkan mereka tanpa kalah, tanpa menang, kan. Rasulullah pun kata apa dia, kalau gitu seranglah. Serang, tiba-tiba tak menang juga. Bahkan menghadapi beberapa korban pula daripada serangan berikutnya itu. Dan Rasulullah SAW akhirnya mengarahkan, ya, esok kita balik, kata Rasulullah, kan. Jadi kita terhenti setakat tu, dan persoalan yang mudah kita nampak dalam perbincangan kita yang lalu ialah apa dia? Ialah hadaf ataupun tujuan umat Islam tadi itu sudah lari. Kan, sudah lari, dan tidak mustahil kalau lari pun. Kenapa? Sebab mereka baru memeluk Islam. Dan itu juga menunjukkan bahawa usaha Rasulullah SAW ini berterusan untuk mendidik umat Islam ni supaya mereka faham tujuan peperangan bukan nak harta rampasan saja, bukan mahukan kegemilangan semata-mata, kemenangan semata-mata, kekuasaan, tidak. Sebaliknya, peperangan itu adalah atas tujuan dakwah. Ini yang penting. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW mula-mula dia kata apa? Kita balik. Tapi bila orang Islam kata, takkan tinggal gitu je, okey, serang, kata dia. Lepas tu serang, nampak tak menang, bukan sakat tak menang, kemalangan jiwa pula di pihak muslimin ini. Dan Rasulullah pun tersenyum, kan? Tersenyum menandakan fahamlah tu bahawa ada sesuatu tak kena pada diri kamu, kan. Jadi baliklah. Okey, bila balik, ini yang kita nak bincang, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ini memang sudah disebut walillahi walil rasul. Maknanya apa maksud walillahi walil rasul? Bukanlah nak menunjukkan bahawa Rasul memiliki semuanya, tidak.
tapi kaedah pembahagian itu terpulang kepada Rasul menentukannya. Ada kalanya perkara tu mudah, tepat saja. Contohnya peperangan-peperangan yang telah dilalui selama ni, harta rampasan perang, pedang kumpul sama-sama pedang, lepas tu bagi 5. Perisai sama-sama perisai bagi 5. Anak panah sama-sama anak panah bertimbun tadi tu bagi 5. 2 masuk Baitul Mal, 2 bahagian masuk dibahagikan kepada muslimin, mujahidin, dan 1 bahagian untuk Rasul saja. Itu kaedah asas, tapi ada juga perbezaan. Ada perbezaan. Dan kalau gitu tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tanya saya, kalau gitu Ustaz, macam mana kita nak ambil satu kaedah yang boleh dipakai semua, kan? Tak nak tanya, tak terfikir nak tanya lagi. Itu dia. Sebab dia dah FAQ sebenarnya. Jadi ustaz pun dah hafal, kan? Itulah kaedah sebenarnya. Itulah kaedah yang Rasulullah SAW tinggalkan itu. Dalam peperangan ini, tengok cara harta yang diperolehi itu apa dia. Mungkin dalam bentuk harta sungguh, harta wang, ringgit dan sebagainya. Begitu. Yang ini pula dalam bentuk orang, tawanan perang. Yang ini pula dalam bentuk tak ada harta langsung, hanya ada alat-alat peperangan sahaja. Maka kaedahnya tu mudah, itu bagi 5 begitu saja. Tapi kalau melibatkan orang, melibatkan harta tak boleh alih, macam mana nak buat? Harta tak boleh alih, seperti mana peperangan dalam Khaybar, dalam peperangan Khaybar, harta yang paling banyak diperolehi adalah harta tak boleh alih, hartanah, yang berupa kebun, kubu, rumah-rumah, telaga-telaga, tu semua ada nilai. Telaga tu ada nilai. Dan sekarang ini harta intelek ada nilai. Kita orang Melayu ni, saya sebut orang Melayu lah secara umum, kan, dan orang Islam secara lebih umum, dia tak berapa bernilai soal harta intelek ni. Dia tak berapa bernilai. Saya di media, selama beberapa tahun di media, saya memang cukup-cukup hargai harta intelek ni. Dulu masa mula-mula masuk media, kan, masa orang kata apa, freshie lagi, idea banyak, cakap je idea begini, bobak cakap. Cakap idea, kita buat macam ni. Orang dengar, orang dah pengalaman lama dah. Dia dengar, dia ada modal, dia ada production, alih-alih tengok keluar dari TV, aku rasa macam aku cadang. Sajalah kita, 1 sen tak dapat. 1 sen tak dapat. Tuan-tuan. Lepas tu kita pun tengok barisan producer dia tu, ya Allah, aku pernah bercakap depan dia ni, dia ambil dah. Kan. So sejak hari tu, tutup mulut. Takkan apa. Bila benar-benar bertemu dengan kru produksi yang memang nak buat sungguh, baru kita cerita. Itu harta intelek namanya, kan. Tapi tak adalah sampai daftar My IPO. Tuan-tuan, hatta buat ni pun, katalah ni buat belanga ni, kan, contohnya. Ini pun ilmu, kan. Macam mana ni nak buat satu jenis belanga lah, katakan. Saya saja guna istilah belanga tu, nak sengaja nak klasikkan dia, tak nak gunakan periuk dan sebagainya, kan. Ada kata macam mana nak cuci bila dah bawah sekali, kan. So kita pun ada idea buat macam tangki minyak enjin, ada skru kat bawah ni, kan, boleh buat keluar minyaknya tu, kan. Contohlah, kan, supaya nanti boleh dicuci kotoran itu dengan mudah, dan benda tu memang kuat lah, kan, contohnya. Kita duk cerita dekat orang yang ada bengkel, boleh ke dia? Itu harta. Jangan tak tahu, kan, jangan tak tahu harta. Penulisan, idea dan sebagainya, jaga. Jadi sebab itu, apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita, perang ni berbeza, kaedahnya dan sebagainya, tapi rohnya tetap sama. Rohnya ialah dakwah, bukan nak pergi berperang tu nak ambil benda tu, tidak. Rohnya sama. Kaedah, maka umara, umara ataupun kita panggil ulul amri pada hari ini, gunalah, belajarlah, berijtihadlah bersama-sama dengan ulama. Barulah jadi ulama wal umara, umara wal ulama. Itu je bendanya pun, kan.
Ini tidak. Bila dekat Maulidul Rasul, semua ucapan, tak kira menteri lah, tak kira MP, semua Maulidul Rasul lah berkenaan dengan Nabi dan sebagainya. Baru nak cerita. Tapi ketika berfikir pentadbiran seharian, tak ada pun nak guna idea-idea Rasulullah SAW ni. Itulah dia. Pentingnya kita belajar fiqh sirah. Betul tak? Okey. So, masalah harta rampasan dan cara pembahagiannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Hunain ni tadi, orang-orang Hawazin ni, dia bawa apa? Saya tak sebut dalam sinopsis tadi. Dia bawa semua anak bini dia. Bawa semua anak bini, bawa harta supaya berperang kamikaze lah. Bermati-matian. Tak boleh hundur dah. Dan akhirnya bila terpaksa undur, maka berteraburanlah dia punya anak bini tak ke mana, semua jadilah tawanan perang. Harta yang dia bawa pun bertebaranlah lari mereka itu. Kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ji'ranah dari Taif, di mana terkumpulnya harta-harta rampasan dan orang-orang tawanan yang ditawan dari Hawazin dalam Ghazwah Hunain tersebut. Lalu dibahagi-bahagikan tawanan itu, kemudian tibalah rombongan muslimin Hawazin. Jadi dalam kitab ni dia tak detailkan Rasulullah bagi tadi tu, ya. Dia tak detail. Kalau nak detail ada dalam kitab Rahiqul Makhtum yang kita dah baca tu. Yang mana Rasulullah SAW bila tengok dengan kambing, sekawan kambing sampai 4,000, 40,000, unta ratusan dan sebagainya tu. Jadi Rasulullah tengok umat Islam ada 12,000. Tak pernah tentera muslimin seramai itu. Dan Rasulullah SAW bagi kepada ketua-ketua. Dia bagi kepada ketua-ketua kaum. Bila tengok ketua kaum ni dapat dekat Abu Sufyan, siapa tak kenal Abu Sufyan, tangkai jering. Tuan-tuan. Jadi dia orang pun mengadulah dekat Nabi SAW sampai ke tahap menarik kain ridak yang Nabi letak atas bahu dia selalu tu kan. Nak menarik kain ridak. Nabi kata apa? Aku dah bagi kepada ketua-ketua kaum kalian, bertemulah dengan mereka untuk mendapatkan bahagian kalian. Barulah dia orang ni serbu Abu Sufyan, baru lemah, baru tahu rupanya harta-harta ni untuk dibahagi kepada semua tentera. Di situ ada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya untuk engkau seorang. Dulu zaman jahiliah, engkau ambil kau seorang, tentera ni jadi apa? Mati katak je lah. Dulu Islam tidak begitu. Setiap yang pergi berperang dapat harta rampasan perang. Ya. Jadi itu ada dalam Rahiqul Makhtum. Dalam kitab ni dia tak cerita detail, ya. Mereka meminta, tak lama kemudian selepas Nabi habis bagi harta ni, ya, lepas Nabi habis bagi harta ni, dan Nabi juga menunggu sebenarnya untuk beberapa hari. Sebab Nabi ada telahan di situ, ilham lah sebenarnya, ya. Orang-orang Hawazin dan Saqif akan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebab itulah Nabi tunggu, tapi tunggu itu tak mari. Tak mari tak apa, Nabi pun bagi. Bila bagi tu tadi, elok je bagi harta rampasan perang tu, mari sungguh orang-orang Hawazin ni, ya. Kemudian tibalah rombongan muslimin Hawazin. Mereka meminta supaya dipulangkan kembali. Ni muslimin di situ tu selepas masuk Islam. Selepas tu demo masuk Islam. Masa tu belum lagi. Ni ada sedikit masalah percetakan lah sebenarnya, ya. Jadi potong perkataan muslimin tu, rombongan Hawazin saja, ya. Sebab lepas tu memang Hawazin masuk Islam. Semua sekali. Bukan masuk sesaruh dah. Ya. Itu yang Nabi kemudiannya suruh kembalikan harta tadi tu, ya. Okey. Mereka meminta supaya dipulangkan kembali harta rampasan dan orang mereka yang ditawan. Rasulullah SAW bersabda, pilihlah salah satu, sama ada orang-orang tawanan atau harta-harta yang dirampas. Aku telah beri tempoh kepada kamu, yakni aku lewatkan pembahagian tawanan dan rampasan ini dengan harapan kamu memeluk Islam. Maknanya orang Hawazin ketika dia datang tu belum memeluk Islam. Belum memeluk Islam, ya. Itu salah percetakan. Okey, baik. Rasulullah SAW menunggu mereka lebih dari 10 hari, lebih daripada 10 hari selepas pulang dari Taif, seminggu lebih, ya. Ada kata seminggu, dalam kitab ni dia petik 10 hari, wallahu alam adalah tu, ya, perkiraan hari itu tadi. Barulah baginda membahagi-bahagikan tawanan dan rampasan yang diperolehi dalam perang Hunain itu kepada puak Hawazin. Ada melompatlah sikit cerita sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan fahamlah kan? Maknanya tunggu tak datang. Bila dah datang,
elok je datang tu ada dramatik sikit kat situ kan. Maknanya elok je bagi harta rampasan perang, datanglah suku Hawazin. Allah terlewat sikit je. Ini yang drama Melayu ambil ni kan. Punya tunggu punya lama, elok je tunang lama ni akad nikah, sampailah dia. Betul tak? Dia kena adalah unsur dramatik kat situ ya. Jadi sampai orang Hawazin, Rasulullah kata aku dah tunggu lama dah, tapi kamu tak datang-datang. So pilihlah, nak orang tawanan ke ataupun nak harta rampasan ni tadi. Maka kata mereka, wahai Rasulullah, engkau suruh kami pilih sama ada sanak saudara kami yang ditawan atau harta benda kami yang dirampas, tetapi kami lebih kasih kepada sanak saudara kami. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada orang muslimin. Rasulullah pun berucap, dimulakan dengan memuji Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguhnya saudara-saudara kamu ini dimaksudkan dengan orang-orang Hawazin yang baru masuk Islam. Datang kepada kita setelah mereka bertaubat. Aku sendiri akan memulangkan kepada mereka orang-orang mereka yang menjadi tawanan, supaya orang-orang tawanan perang dijadikan hamba. Maksudnya apabila seseorang itu tertawan, maka dia jadi hamba lah kepada yang menawan. Ini akibat kalah perang ya, akibat kalah perang. Nak huraikan masalah hamba ni, sebenarnya saya sendiri pun masih belajar sebab dia banyak pandangan dekat situ ya. Seperti contohnya, masa saya belajar di Mesir dulu kan, masa tu Bosnia Herzegovina tu kan masih lagi dalam peperangan kan. Jadi wanita-wanita yang dibawa ke Eropah dan dijual di Eropah tadi tu, ada umat Islam yang kaya raya ni yang sedar keadaan tersebut, mereka pergi beli dan tebuslah, kira tebus dan merdekakan mereka. Andai kata setelah beli, sebelum merdeka, apa hukum? Situ ada perbahasan panjang. Saya tak berani nak hurai secara mudah di situ sebab perbahasannya panjang. Cuma segi teori mudahnya yang kita nampak kat sini, orang yang tertawan dia jadi hamba kepada yang menawan dia. Itulah akibat jangan masuk perang, ataupun maksud jangan mencetuskan peperangan. Itu dia ya. Kita tinggallah kat situ dulu, biarlah ahli yang berkepakaran menghuraikannya ya. Baik. Sesiapa di antara kamu yang suka untuk berbuat kebajikan, pulangkanlah tawanan masing-masing kepada mereka, mana anak isteri itu pulangkan ya. Dan barang siapa di antara kamu yang suka supaya bahagiannya kami berikan kemudian kelak kepadanya yang mula-mula dari rampasan yang akan diberikan oleh Allah nanti kepada kita, maka hendaklah dia memulangkan orang tawanannya. Jadi Nabi pujuk, tawanan tu kembalikanlah, nanti kelak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Orang ramai pun menyahut, kami bersetuju wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sesungguhnya kami tidak tahu siapakah di antara kamu yang bersetuju dan yang tidak bersetuju. Maknanya Rasulullah akan ambil secara umum, hukum umum. Maknanya dah dengar suara majoriti kata setuju, tapi mungkin ada tak setuju. Maka oleh itu semua kena serah lah. Kaedahnya semua kena serah macam tu ya. Setelah itu mereka pun pulang memberitahu kepada kawan kenalan mereka untuk membebaskan orang-orang tawanan itu. Selanjutnya datanglah mereka semula kepada Rasulullah SAW memberitahu bahawa mereka bersetuju dan dikembalikanlah tawanan Hawazin itu. Tengok penyelesaiannya cantik, smooth dia penyelesaian kan. Baik. Sebenarnya orang-orang Ansar langsung tak dapat apa-apa. Orang-orang Ansar langsung tak dapat apa-apa. Dan Muhajirin juga tak dapat apa-apa. Ya. Yang Nabi beri ini adalah kepada yang baru masuk Islam, Abu Sufyan dan lain-lain lah, pembesar-pembesar ni tadi, kepada kaum-kaum ni. Ini menyebabkan orang-orang Ansar rasa kecil hati. Kenapalah Rasulullah SAW ni ya, macam lupa dah ke kita. Jumpa anak beranak dia sama-sama Mekah, dah lupa dah ke kita. Maka minta nak bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah faham apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Dan semasa nak bertemu Rasulullah SAW, Omar ada sama. Omar dia yang dah duduk lama dengan dia orang tu, dah 7 tahun dah. Dah 8 tahun dah. Duduk dengan dia orang, ya, orang-orang Ansar ni. Dia kata kalau boleh Umar pun tak nak. Nak biar orang-orang Madinah saja menghadap Rasulullah. Maknanya hati tu ada hibah lah tu kan, ada hibah.
Normal. Sebab itu manusiawi. Ya. Itu normal. Kalau sahabat-sahabat berlaku demikian, itu normal. Cuma kita kena lihatnya, lebihnya sahabat ini dengar Rasulullah sebut sepatah je, maka cinta pada Allah dan Rasul itu melebihi segala-gala. Tengok lepas tu apa jadi? Mereka pun mengadulah secara terbuka, kan? Secara terbuka. Ini gaya ni kita kena bawa dalam kehidupan kita, ya. Berterus terang dengan jemaah kita, sama ada jemaah kita tu keluarga kita ataupun ahli-ahli qaryah kita dan sebagainya, ataupun organisasi. Betul terang cerita Rasulullah. Baik, Rasulullah SAW jawab sepatah je. Mereka dapat harta, lagipun mereka tu baru mu'allafah qulubuhum, baru masuk Islam, kan? Kamu dapat aku, mana no? Tak ada apa, tak nampak satu sen pun harta ni, kan? Tak nampak nak Rasulullah lega. Maknanya Rasulullah SAW akan kekal duduk di Madinah selepas daripada selesai segala urusan di Mekah ni tadi. Dan ternyata Rasulullah SAW wafat di Madinah. Rasulullah pesan, bayangkan betapa cintanya Ansar dan juga para sahabat keseluruhannya kepada Rasulullah SAW ni. Rasulullah sebut seorang Nabi dan Rasul itu dimakamkan di mana dia wafat, di mana dia meninggal. Nabi kata gitu. Kalau kita tengok di situ, di mana dia meninggal, katalah meninggalnya di Subang Jaya, tak? Maknanya di kubur Subang Jaya, di Subang lah, USJ lah, perkuburan USJ 22 sebab kalau di Putrajaya Pesing 20 dekat-dekat dah. Pesing 20 tu kalau ada orang tinggal di Pesing 20, kita pun jadi biar betul biar betul lah orang sebelah ni tinggal Pesing 20, kan, contohnya. Sebab situ perkuburan lah. Ya. Jadi sini USJ 22. Okey, dah lama tinggal USJ, terlupa lah, kan. Jadi kalau Nabi kata gitu, maknanya di mana dia meninggal, di situlah dia dimakamkan. Boleh sahaja ditafsirkan baket, betul tak? Tapi sahabat-sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ya, zaujahnya yang ada bersama-sama Nabi ketika Nabi menghembuskan nafas terakhir, sebut hadis tu, semua pakat tafsir di meninggal di mana? Di atas katil ni, di bilik Aisyah. Maka alihkan sedikit katilnya itu, digali di bawah katil itulah lubang kubur Nabi SAW. Lambang apa tu? Lambang cinta padu kepada Rasulullah SAW ni tadi, sehinggakan perintahnya walaupun tempat kepengkebumiannya pun tak ditafsirkan, ikut sebiji-sebiji pada tahap itu. Saya melihat dari aspek tu sebenarnya. Sehinggakan Aisyah radhiyallahu anha, ya, terpaksalah tinggal satu rumah dengan kubur, yang mana Rasulullah SAW lah dalam kubur itu. Dan apabila Abu Bakar meninggal, ya, Abu Bakar juga minta izin daripada Aisyah untuk dikebumikan di sebelah Rasulullah SAW. Aisyah kekal tinggal begitu. 12 tahun kemudian Omar pula minta izin untuk dikebumikan di sebelah Abu Bakar. Barulah Aisyah pun izinkan dan bina dinding antara kubur itu dengan rumahnya. Sebab apa? Sebab Omar bukan mahram Aisyah lagi. Ya, Omar bukan mahram Aisyah lagi, barulah bina dinding. Ada orang bila pergi Masjid Nabawi, ini orang Arab, mereka orang Melayu, bukan orang Malaysia. Sampai dia buat kuliah dekat pintu Babus Salam tu. Ya, dekat pintu Babus Salam tu dia panggil orang masuk ni, duduk dekat dia bagi pula buku risalah yang dia buat. Kemungkaran dalam Masjid Nabawi. Kata hebat dia ni, kan. Dia duduk sumpah kepada Khalifah Sulaiman. Khalifah Sulaiman Umawi, iaitu sebelum daripada Umar Abdul Aziz. Khalifah Sulaiman sebelum Umar Abdul Aziz, yang telah menyatukan bumbung Masjid Nabawi itu dengan bumbung kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para dua sahabatnya itu tadi. Dia kutuk. Saya masa tu duk geram. Aku sound kat sini, kan. Kata, engkau tahu ke tidak bahawa walaupun bumbungnya satu, tapi pagar kubur Nabi itu bukan masjid. Dia bukan masjid. Sebab tu kubur Nabi bukan dalam masjid, sebelah masjid sebenarnya.
Engkau tahu ke tidak? Geram kan bergaduh kan. Tapi yang saya peliknya dia duduk kutuk tu polis tu ada ke dia. Ya, ramai lah orang kita yang duduk menyadak. Kau faham ke orang ni cakap ni? Kan dia bagi buku duduk menada kan. Tu dia duduk kutuk dia kata, inilah laknatullah ala Sulaiman, dia kata, al-Umawi, dia kata, yang telah membumbungkan satunya dan sebagainya. Dia sebenarnya pagar tu sudah diiktifak dah dalam sahabat bahawa dinding tu, pagar tersebut merupakan pemisah antara kawasan masjid dengan kawasan non masjid. Habis cerita, tak adalah persoalan bahawa kubur Nabi dalam masjid lagi. Dan bukan untuk disembah pun kubur Nabi, sebaliknya untuk ziarah. Jadi bila ziarah tu sebutlah doa ke atas Nabi. Apa dia doa ke atas Nabi? Salam, tuan-tuan. Salam dan selawat ke atas Nabi, ya. Itu dia. Baik. Terlajak sampai situ pula kan. Okey. Seterusnya Nabi SAW memberi lebih banyak harta rampasan dan pemberian kepada mu'allaf penduduk Makkah untuk melembutkan hati-hati mereka terhadap Islam. Setelah diketahui orang-orang Ansar mengenai ini, berkatalah mereka, semoga Allah mengampunkan Rasulnya. Bacalah sampai habis, saya dah huraikan cerita tadi tu. Okey. Sampai mana saya cerita ni, tuan-tuan? Okey. Sampai perenggan muka surat 605, perenggan kedua. Okey. Beberapa orang Arabi, orang Badui, mengekori Nabi SAW kerana hendak meminta tambahan pemberian itu, menyebabkan baginda Nabi menjadi cemas. Orang-orang Arabi ni dia tak puas hati. Takkanlah sikit ni je, nak lagi lah, kami dah ikut sama Rasulullah dalam peperangan ni. Ni perlu satu penyakit juga. Orang Arabi ni, mereka ni tidak tinggal dalam lingkungan Nabi SAW di Madinah. Jadi agak jauh, ya kan? Agak jauh. Jadi kalau fahaman mereka itu tidak sama seperti para sahabat di Madinah, tidak pelik lah. Namun jangan sekali-kali menghina mereka, sebab mereka ni dah bertaraf sahabat, kan? Jadi jangan hina sahabat. Itu dia. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menghina sahabat sama sekali. Ya. Jadi kita baca cerita ni, ambil iktibar. Menghina mereka sama sekali jangan. Mengeji mereka juga jangan. Okey. Beberapa orang Arabi telah mengekori Nabi SAW dan Nabi jadi cemas. Berubah warna air muka Nabi SAW oleh sebab tercekik dengan kain selendangnya kerana ditarik-tarik oleh mereka. Tetapi baginda hanya berkata setelah berpaling kepada mereka, lepaskan kain aku ini. Demi Allah, sekiranya ada nikmat untuk kamu sebanyak pokok di Tihamah, ya. Pokok di Tihamah. Tihamah tu cuba tengok dalam peta, duk mana sekarang? Ada dalam peta Google Map tu, ya. Perjalanan dekat dengan perkampungan Ummu Ma'bad tu dekat dah. Sekalipun pasti aku akan bahagikan kepada kamu hingga kamu dapati aku ini bukan seorang yang bakhil atau seorang pendusta, juga bukan seorang pengecut. Maknanya Nabi tak ada langsung, ya, dah tak ada langsung dah, tak tinggal sikit pun untuk dia. Semua dah tawanan perang dibebaskan, dihantar balik kepada saudara mereka. Yang harta ni pun Nabi bagi juga. Mana lagi tinggal? Wahai kamu semua, demi Allah, tidak akan aku ambil alih harta rampasan ini kecuali 1/5 sahaja, dan itu pun aku kembalikan kepada kamu juga. Jadi maknanya dalam perang Hunain, Nabi 1 sen tak ambil, walaupun Nabi berhak ke atas itu 1/5. Bayangkan, 1/5 ni memang sudah muktamad hukum yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Tapi kaedah pembahagian Allah bagikan terbuka kepada Nabi, nak bagi macam mana. Sekarang ini 1/5 pun Nabi dah tak ambil. Bayangkan, ya. Seorang Arabi datang merentap dengan kasar selendang Nabi SAW sehingga tercalar di lehernya oleh kerana kain burdah yang kasar buatan Najran itu. Kata si Arabi itu, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu itu. Baginda berpaling melihatnya sambil ketawa. Kemudiannya diperintahkan supaya diberikan kepadanya bahagiannya. Dan kata Ibnu Ishaq, kemudian keluarlah Rasulullah SAW dari Ji'ranah untuk mengerjakan umrah. Baik. Jadi Nabi dah tak ada apa, tapi dia minta juga. Nabi kata tolong bagilah bahagian dia. Bagi. Mana daripada Nabi dah tak ada. Adalah sahabat-sahabat yang pemurah,
tolak bahagian dia, bagi dekat badui-badui ni tadi. Demikianlah indahnya tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh para muhajirin dan ansari dan juga mereka yang dah bersama-sama Nabi lama, dan ini disaksikan oleh orang Mekah. Yang penting disaksikan oleh orang Mekah yang berbelas tahun lamanya, 20 tahun. 20 tahun sebenarnya, bukan berbelah lagi dah. Ngam-ngam 20 tahun berperang melawan Nabi SAW dengan segala tohmah dan sangkaan buruk. Hari ini mereka melihat bahawa Nabi SAW satu sen tak ambil, dan mulianya Nabi kerana membebaskan tawanan-tawanan itu kembali kepada sanak saudara mereka. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, pembukaan kota Mekah tadi tu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fathu, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah buka kepada kamu satu kemenangan yang mubina, yang nyata, yang besar. Tengok, bukan sahaja mereka melihat Nabi berperang dengan tidak menganiaya orang, tidak menzalimi musuh, dapat harta rampasan perang, bukan makan seorang, bagi kat semua orang, bagi kat semua tentera dapat. Selama ini mereka berperang dengan Abu Sufyan, balik saja. Kalau tak balik kalau tidak kalau sempat balik dengan nyawa, balik dengan nyawa lah, kalau tidak balik namanya lah. Kan? Itulah dulu. Sekarang mereka melihat kemuliaan itu. Manakala bagi orang-orang yang kaya, yang hartawan seperti Abu Sufyan dan sebagainya, melihat Rasulullah sebagai panglima utama, ketua, satu sen tak ambil. Satu sen tak ambil. Jadi apa tujuan kamu masuk perang? Tujuan lain, tujuan dakwah, itu yang utama. Inilah dia Fathah Mubina, kemenangan yang nyata, yang selama ni orang tak pernah tengok, tiba-tiba dia boleh tengok depan-depan mata. Macam ni Muhammad rupanya, macam ni Rasulullah rupanya. Itu kan. Baik, jadi setelah settle semua itu, dikatakan tarikhnya dah pada sekitar 18 Syawal. 18 Syawal tahun tahun 8 Hijrah. Settle semuanya. Rasulullah SAW pun berihramlah di Ji'ranah. Maka bermula hari itulah rasminya Ji'ranah menjadi miqat untuk umrah umat Islam yang kita duk pergi tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai dah yang booking umrah ni. Ramai dah. Nampak dalam Facebook ramai dah duk tunjuk tu kan. Kita pun telio juga nak pergi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kali ni ke Ji'ranah dan sebagainya, cubalah kenang-kenangkan apa yang kita dah cerita dan kita dah bincangkan dalam kelas kita ni, juga ketika melalui pergi ke Taif, cubalah lihat suasana di persekitaran yang kita cerita, kawasan yang dikatakan Hunain. Lepas tu pula kenapa adanya satu pintu di Masjidil Haram itu, satu pintu yang bernama Babul Hunain. Cuba kaitkan di situ. Ada sejarahnya situ, Babul Hunain itu sebenarnya untuk mengenang peristiwa pada hari ini yang Rasulullah letaklah satu pintu itu mengarah ke Hunain, maknanya menghargai satu kaum Hawazin dan juga Saqif ni yang memang kerah kepala, kerah kepala. Tapi dengan adanya penghargaan, tak apalah tak ada nama kita di pintu Masjid Haram pun, ada nama kampung kita. Jadi dah kat situ, cuba tuan-tuan letak katalah pintu Malaysia nanti. Agak-agak apa jadi pada pintu tu? Orang Malaysia bersusu-susu masuk ke pintu tu lah. Taksubnya. Tapi baik tak ada lah sebenarnya, baik tak ada. Kalau tidak buat malu je. Sebab apa? Duk berembah kat situ pula, ada berebut nak masuk pintu Malaysia kan. Itu dia. Jadi dengan adanya pintu Hunain itu, terkenang-kenanglah mereka akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap tempat yang bernama itu pasti ada peristiwanya. Baik, beberapa ibarah dan juga pengajaran. Ghazwah Hunain ini terhitung sebagai pelajaran dalam akidah Islamiyah dan menjadi qanun asbab dan musabbab. Sebahagian daripada pelajaran itu telah ditunjukkan oleh Ghazwah Badar. Maka Ghazwah Hunain pula telah menyelesaikan pelajaran itu. Maknanya ada kaitan rapat antara Badar dan Hunain. Dalam Ghazwah Badar dahulu sudah terbukti bahawa bilangan yang sedikit tidak boleh menghalang muslimin daripada menghadapi musuh yang banyak bilangannya, dengan syarat mereka bersifat sabar dan bertakwa. Maka Ghazwah Hunain ini pula membuktikan bahawa muslimin yang banyak bilangannya juga tidak dapat menolong mereka kalau mereka tidak bersifat sabar dan bertakwa. Ayat Al-Quran diturunkan bagi memastikan ibarat
dengan Ghazwah Badar, maka mengenai Ghazwah Hunain ini juga diturunkan bagi memastikan dan membuktikan ibarat dan pengajaran yang harus diambil teladan. Jadi dalam perang Badar kita hanya ada 313 orang menang, kan? Dalam perang Hunain 12,000 orang lebih. Kalau tak menang, susah nak menang. Bahkan tak ada menang, tak ada kalah pun. Pada itu tak ada menang, tak ada kalah, ya. Jadi itulah dijadikan sebagai kajian perbandingan antara ibarah ataupun pengajaran dalam perang Hunain dan juga perang Badar. Baik, bilangan muslimin dalam perang Badar dahulu paling sedikit dari mana-mana peristiwa peperangan lain, tetapi tidak menjadi halangan, tidak memudaratkan mereka oleh kekurangan bilangannya, lantaran keislaman mereka adalah tulen, benar, dan iman mereka matang dan pejal, serta pegangan mereka yang begitu kukuh kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, perang Hunain bilangan-bilangan mereka lebih banyak berbanding perang Badar dan semua peristiwa perang yang lainnya yang pernah mereka harungi sebelum itu. Rupa-rupanya bilangan yang banyak itu tidak dapat memberikan sebarang faedah kepada mereka meskipun banyak dan ramai, tetapi iman yang ada tidaklah kuat, tidak kukuh berpaut kepada jiwa-jiwa mereka. Okey. Saya lompat sikit ke fakta berikutnya. Okey, perenggan yang kedua. Oleh sebab itulah maka orang ramai dalam angkatan tentera muslimin dalam Ghazwah Hunain itu gugup, kalah, porak-poranda, mundur ke belakang di lembah Hunain itu. Boleh jadi bayang dari kegelisahan yang menggerunkan sempat juga masuk ke dalam hati para muslimin yang sadiqin di saat-saat itu. Jadi tuan-tuan, dalam 12,000 tadi tu 2,000 lari lintah pukang. Dalam 10,000 yang asal ni pun bukan semuanya teguh seperti mana hati para sahabat yang berhadapan dengan perang Ahzab yang 3,000 dulu, kan? Jadi sebab itulah Nabi menyeru nama-nama ahli-ahli perang yang terdahulu untuk mari rapat dekat baginda, sebab Nabi nampak, Nabi tahu sebenarnya bahawa mereka inilah yang hatinya betul-betul pejal dalam menghadapi musuh tu tadi. Iman yang mereka yang betul-betul kental, ya, yang tak mudah mengalah dan sebagainya. Di situ juga ada unsur tarbiyah kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam khasnya. Ini tentera muslimin sebenar. Mereka ni tak takut dengan gempuran daripada suku Hawazin dan suku-suku Saqif tu, tak takut pun. Mereka pergi berhadapan juga. Kamu kena tahulah apa benda yang ada dalam hati mereka sampai tak takut gitu sekali. Itu tarbiyah. Perang pun tarbiyah. Bukan perang yang musnah, tidak, ya. Okey. Tetapi para mukminin sadiqin daripada kalangan Ansar dan Muhajirin yang ikut gugup itu segar semula iman dan Islam mereka. Iman dan Islam yang kembali segar dan mengalihkan mereka kembali menghadapi musuh sebaik sahaja mendengar tempikan laungan dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lengah-lengah mereka harungi pertarungan sengit dalam perang yang hebat itu, padahal bilangan yang sadiqin tidak lebih daripada 200 orang sahaja yang ada pada hari itu. Inilah yang disebut dalam kebanyakan kitab sirah, yang saya pun keliru juga sebenarnya. Bila baca berulang kali baru faham, ya. Saya duk faham setelah tamat Fathu Mekah, maka 10,000 ni pakat balik ke tanah air. Rupanya tidak, masuk juga. Tapi yang 200 ni, yang core, yang benar-benar yang Nabi duk panggil, ya ahlal badar, mari sini. Ahlu badar, mari sini. Ya ahlal hudaibiyah, mari sini. Yang ini yang Nabi percaya sangat ni. Jadi rupa-rupanya yang core ni 200 orang lebih. 200 orang lebih. Yang masuk ramai. Dulu saya duk faham, sebelum saya dapat fakta yang betul lah, ya, tinggal 200 saja daripada 10,000, sebab yang lain-lain dah balik. Tidak, mereka ada sebenarnya. Tetapi itulah, kalau ramai pun dalam 12,000, 10 memang tentera Fatah, yang masuk membuka kota Mekah. Tapi bila 2,000 hak duduk dekat Rasulullah ni kena gempur, cabut lari, kita yang duduk dalam jemaah tu yang asalnya berani terhimbau juga, jadi lari juga, kan? Jadi lari juga. Lepas tu baru terfikir, pasal apa lari? Pasal apa lari? Siapa pernah ikut demo? Tak ya, tu bahaya. Tu bahaya. Tu kisah lama. Saya pergi demo bawa kad wartawan dulu.
kad media. Kan? Tapi tak pakailah baju-baju kuning, dia tak pakai kad media. Kononnya ambil laporan. Olahnya salah guna kad media. Itu kisah lama lah, kisah zaman nakal, zaman muda kan. Itu dia. Bila orang lari je, pakat lari. Pasal apa lari? Tak tahu. Bunyi kata larilah. Sama lah tuan-tuan kan. Jadi bila Rasulullah seru, baru mereka ni pasal apa lari kan? Mari pergi lindungi Rasulullah. Barulah mereka ni berperang betul-betul. Dan ini juga menjadi tarbiyah kepada orang Mekah tadi. Okey. Dengan 200 orang itu sahaja kemenangan berbalik kepada muslimin setelah tadinya berada di tangan musuh. Sakinah, yakni ketenangan, telah diturunkan dan ditempatkan semula dalam hati muslimin. Musuh musyrikin yang tadinya sudah berbesar kepala dengan kemenangannya telah ditewaskan oleh tentera Allah paling teruk, padahal mereka dalam angka bilangan berjumlah 12,000 pejuang yang gagah. Mengenai peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya sebagai pengajaran yang sungguh tepat. Ya. Wa yawma Hunain, dalam Quran disebut dengan nama Hunain itu dengan jelas. Ya. Idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ya. Sehinggalah 2 ayat lagi. Dan ingatlah di hari peperangan Hunain itu, iaitu saat kamu menjadi sombong kerana banyaknya bilangan kamu. Ayat ni turun selepas peristiwa peperangan Hunain. Maknanya setiap peristiwa peperangan itu ada ayat yang Allah Ta'ala berikan teguran ataupun analisa. Analisa tu daripada Allah Ta'ala sendiri, bukan analisa manusiawi, tidak. Ya, analisa ilahi ni. Itu yang menarik. Kalau boleh kita kaji, ada ya tuan-tuan dan puan-puan, buku-buku khusus dia panggil Ghazawatul Rasul, peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Kita bukan baca buku peperangan tu nak bangga sebab Rasulullah ni banyak masuk peperangan, umat Islam masuk peperangan. Bukan itu yang kita nak. Yang kita nak ialah apakah ibarah bagi setiap peperangan tadi, dan teguran-teguran Allah Ta'ala itu sebenarnya analisa agung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Ya, apa benda yang kamu kalah ni sebab apa? Sebab kamu rupa-rupanya a'jabatkum. Rupa dalam hati kamu sudah ajib, ujub maknanya. Ya, sudah ujub kepada diri kamu sendiri. Ramai kita hari ni, 12,000 lebih. Tak pernah selama ni. Terdetik benda tu sudah, tuan-tuan. Terdetik benda tu je sudah. Sebab itulah Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah, ya. Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah, dia panglima ketiga yang Rasulullah SAW lantik. Panglima pertama Ja'far bin Abi Talib mati, syahid, putus dua-dua tangan, putus kepala. Lepas Ja'far siapa? Allahu Akbar, macam mana terlupa? Zaid bin Harisah. Lepas Ja'far, Zaid mati syahid juga, putus kepala. Abdullah bin Rawah yang ketiga. Jadi dia ni sudah mempersiapkan tentera-tentera dia untuk buat serangan kali ketiga. Dah mati dah 2 panglima. Nak makan sarapan pagi 3 biji kurma. Tapi dia lihat sarapan 3 biji kurma ni gementar tangan dia. Ada benda ganggu dia. Itu yang dia bersyair tu. Dah baca syair Abdullah Rawahah? Ada dalam Google, boleh cari. Dalam Wikipedia pun ada. Betul, insya-Allah betul. Saya dah check dengan nas asal. Boleh tengok itu. Dah ada terjemahan dia. Jadi dia bersyair. Bersyair itu sebenarnya dia nak pujuk hati dia supaya tidak terganggu, sebab ada ketakutan. Bila maunya tak takut nak mati walaupun syahid. Kok mana pun takut juga kan. Ya. Jadi dia gementar masa pegang 3 biji kurma tu. Itu yang dia pun campak 3 biji kurma tu. Dia pun terus naik kuda buat gempuran pada hari itu. Sebab apa? Sebab tak nak hati itu terpesong sikit pun. Dan dia bersyair. Syair itu sebenarnya tujuannya untuk memujuk hati dia sendiri. Untuk memujuk hati dia sendiri. Ya? Okey, jadi itulah yang Allah Ta'ala tegur kat sini cukup halus. A'jabatkum. Makna kamu dah ujub kerana ramainya jumlah bilangan tentera pada hari itu. Dah ada terdetik dah ramai kita hari ni kan. Itu dia. Baik. Maka bilangan yang banyak itu tidak memberi sebarang faedah kepada kamu. Terasa sempitlah buat kamu bumi yang luas ini. Kemudian kamu lari ke belakang porak-peranda. Kemudian Allah menurunkan sakinah kepada Rasulnya.
dan kepada mukminin, dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Rupa-rupanya tentera malaikat yang selalu duk datang selama ni tak ada. Tak ada tu maksud apa? Maksudnya Allah tak tolong dekat tu dulu, tak diarahkan malaikat-malaikat itu turun dulu, sebab kamu dah duk bangga dalam hati, duk rasa ajib. 12,000 lebih kan. Sedangkan dalam perang Badar kamu terkejut macam mana melayang-melayang dan sebagainya kan. Sehingga kan ada seorang sahabat tu dah menyerah diri dah. Dah menyerah diri dah dia ni. Duk innalillah dah kan. Innalillah pada diri sendiri dah. Kan istilahnya tu ya. Tiba-tiba dia terasa angin yang kencang. Sup datang gitu lalu dan tergolek di kakinya kepala yang nak memancung dia tadi. Dia report kepada Rasulullah SAW. Pelik tu kan. Rasulullah senyum saja. Lepas tu baru Rasulullah beritahu, itulah tentera-tentera malaikat yang telah datang untuk tolong kamu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, maknanya Allah Ta'ala berikan kepada mereka pengajaran. Masa tu aku lepaskan kamu pergi, sebab kamu dah bangga sangat dengan 12,000 tentera. Tapi setelah Allah Ta'ala turunkan sakinah ke dalam hati Rasulnya dan juga para sahabatnya yang lain, maka pada masa itulah barulah aku hantar tentera malaikat aku. Okey. Dan Allah menimpakan bencana azab kepada orang kafir, dan demikianlah balasan kepada orang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat daripada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Jadi Allah Ta'ala juga telah memberikan penghargaan kepada orang-orang Hunain, orang-orang Hawazin dan juga Hawazin dan juga Muhammad Saqif ni tadi, supaya mereka ni kekal beriman dengan Allah rakam taubat mereka itu tadi ya. Sekarang perhatikanlah beberapa pengajaran dan beberapa hukum yang terkandung dalam peristiwa Ghazwah Hunain ini ya. Pertama, menyusupkan pengintip ke dalam golongan musuh untuk mendapat rahsia atau maklumat mereka. Sebelum ini telah pun kami sebutkan bahawa perbuatan demikian adalah harus. Bila ya Nabi hantar pengintip dalam peperangan ni, dalam peperangan Khandaq ya. Dalam peperangan Khandaq mula Rasulullah SAW menghantar pengintip sampai ke tahap Sa'ad bin Abi Waqqas, orang Mekah kan, orang Mekah asalnya, dia tiap-tiap malam dia duduk dalam bila malam je maka gencatan senjata. Tak ada peperangan malam. Jadi sempatlah umat Islam bersama-sama Rasulullah SAW beribadah di sebelah sini. Di sebelah sana mereka biasalah dengan budaya mereka. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tiap-tiap malam dia cross parit tadi tu di tempat yang dia ketahui, dia duduk sama-sama orang Mekah dengan tentera Ahzab tadi. Dengan slang Mekahnya yang pekat itu, dengan gelap malam, tak ada siapa pun tahu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya. Dan Sa'ad pernah kata kepada Rasulullah apa dia? Aku duduk belaga punggung dengan Abu Sufyan. Pun Abu Sufyan tak perasan. Gelap kan? Tak perasan. Aku rasa geramnya nak pancung kepala Abu Sufyan. Nabi kata jangan. Duduk saja, dengar aja, mengintip. Jadi pengintipan adalah harus dibenarkan. Ya, dibenarkan. Jadi dalam peperangan Hunain juga perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malah menjadi wajib jika suasana dan keadaan memerlukannya, dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam Ghazwah Hunain, iaitu baginda telah mengirimkan Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami ya, untuk mengintip bagi mendapatkan maklumat mengenai bilangan dan persiapan musuh, kemudian membawa pulang kepada muslimin, dan ia tidak ada khilaf dalam kalangan imam-imam mazhab. Pengajaran kedua ataupun hukum kedua, imam atau ketua boleh meminjam senjata daripada orang-orang musyrikin untuk memerangi musuh-musuh muslimin. Bila ni berlaku? Bila? Apabila ada kat bawah tu, saya saja tak nak baca ya, iaitu Rasulullah SAW meminjam kelengkapan daripada Safwan bin Umayyah yang masih kufur pada masa itu ya. Baik. Tapi kalau pinjam senjata daripada musyrikin untuk memerangi muslimin, itu confirm tak boleh ya, itu confirm tak boleh. Sekarang ni pinjam senjata daripada musyrikin untuk memerangi musyrikin.
Adapun perkara yang dimasuk dalam hukum umum meminta pertolongan daripada orang kafir dalam peperangan telah pun kami sebutkan kaitannya dalam kisah Ghazwah Uhud, maka sekarang telah nyata kepada anda bahawa meminta pertolongan daripada pihak kafir itu terbagi kepada dua. Dalam perang Uhud, Nabi tak nak terima tentera-tentera Yahudi. Itu suatu isyarat bahawa dalam menghadapi peperangan ini tadi kita hendaklah mandiri dan tak boleh mengharapkan pinjaman senjata daripada tentera musuh walaupun tenaga mereka pun. Tentera yang inilah yang kufur ni tadi. Itu satu hukum khas. Tapi dalam Ghazwah Hunain berlaku pula peristiwa Nabi meminjam daripada Safwan bin Umayyah. Boleh pula. Itulah yang dimaksudkan dengan perbahasan hukum asas kat situ. Pertama, meminta pertolongan daripada pihak kafir untuk berperang bersama atau menggabungkan diri ke dalam tentera muslimin. Masalah ini telah pun kami nyatakan dalam Ghazwah Uhud, iaitu bahawa harus di saat seperti itu melakukannya bila keadaan memerlukannya. Itu pun setelah pihak muslimin yakin terhadap kebenaran dan kejujuran mereka yang berperang bersama mereka. Jadi yang pertama, bila nak ambil pertolongan mereka ataupun nak terima pertolongan mereka dengan tenaga mereka sendiri, lihat kepada jujur atau tidak mereka. Lihat itu dulu. Yahudi, Nabi SAW dan kita juga pada hari ini hendaklah sedar bahawa mereka golongan yang tak boleh dipercayai. Tak boleh, tuan-tuan, ya. Tapi kalau Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang panglima besar dia adalah Kristian Katolik, ya, dan tak pernah menipu dia, sebaliknya jujur dengan dia. Dan Salahuddin Ayyubi bukan tak pernah dibeloti, namun malang yang membelot itu Muslim, tapi Muslim munafik lah, ya kan, tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam hal tersebut lihat kepada siapa dia, lihat kepada siapa dia. Jadi kalau kita ambil hukum secara umum, tak kenalah kat situ. Sebab ada kalanya Rasulullah ambil dalam perang Hunain, dalam perang Uhud Rasulullah tak ambil, walaupun tenaga pun tak payah balik. Baik, okey. Yang kedua, meminta pertolongan mendapatkan harta hak punya mereka seperti senjata atau sebarang alat perang. Tidak ada khilaf bahawa ia adalah harus dengan syarat bahawa ia tidak menjejaskan maruah dan kehormatan muslimin, dan tidak pula dengan kerana itu menyebabkan pihak muslimin dikuasai oleh orang lain. Dan anda dapati bahawa Safwan bin Umayyah yang memberi pinjam senjata-senjatanya kepada Rasulullah SAW merupakan seorang yang telah dikalahkan dan seorang yang lemah, sedangkan Rasulullah SAW berada di tahap kemenangan dan selaku orang yang kuat. Jadi ini persoalan maruah. Ini persoalan yang perlu dijaga. Jadi dalam keadaan kita tidak begitu jitu kemenangan dan juga kekuatan, janganlah cuba-cuba. Tapi kalau dalam keadaan Rasulullah SAW ambil pertolongan daripada Safwan bin Umayyah itu, ternyata Safwan sebenarnya lemah, ya, dan sepatutnya Rasulullah, ya, dari segi logiknya lah, boleh rampas je pun harta Safwan tu, ya, alat-alat Safwan, tapi Rasulullah tak rampas. Sebaliknya Rasulullah minta nak pinjam. Di situ nak tunjuk apa? Nak tunjuk Rasulullah kuat pada masa itu dan tak terjejas maruah Rasulullah SAW dan juga maruah Islam pada masa itu. Ya, kita tangguh setakat itu dulu. InsyaAllah pengajaran-pengajaran yang banyak lagi yang dapat kita ambil daripada Ghazwah Hunain ini kita sempurnakan dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, sila. Aha. Okey. Baik. Secara asasnya dia dibagi lot. Itu yang menarik tu. Pada tahun tersebut pun Rasulullah SAW sudah memperkenalkan lot. Jadi kebun yang begitu luas di Khaybar itu tadi telah dipecah-pecahkan kepada lot sebanyak 480 lot semuanya, dan bagi mereka yang pergi berperang dengan membawa kuda, mereka dapat 3 bahagian, 3 lot. 1 lot untuk diri mereka, 2 lot lagi untuk kuda mereka, untuk penyelenggaraan kuda mereka. Dan 120 orang pergi berperang dengan berjalan kaki, tentera apa dipanggil? Infanteri kan. Mereka dapat satu lot seorang. Jadi yang 360 lagi tu cuba bagi 3, 120. Maknanya 120 jalan kaki, 120 lagi pergi dengan kuda. Maka mereka dapat 360 campur dengan 120 pejalan kaki
mereka dapat 120 lot, bermakna 480 lot. Okey, Rasulullah SAW tidak mengambil satu lot pun untuk baginda dalam perang itu. Dan yang menariknya, bila sebut walillahi walil rasul, Rasulullah SAW tak bagi tanah Khaybar itu kepada Ansar. Sebaliknya bagi kepada Muhajirin saja. Bagi kepada Muhajirin saja. Jadi apabila orang-orang Ansar dapat harta alih lah, harta yang boleh dialih, termasuk bahan-bahan makanan yang disimpan semua tu, itu mereka dapat. Tapi yang tanah ni mereka tak dapat. Bagi kat Muhajirin. Nampak pada peringkat awal macam tak adil. Tapi lebih pada adil. Sebab apa? Orang-orang Muhajirin ini, mereka selama ini berusaha di atas tanah orang-orang Ansar. Mereka tak ada tanah sendiri. Sekarang mereka ada tanah sendiri, dan bila mereka dapat tanah Khaybar, mereka isytihar kembalikan semula tanah ini kepada tanah mereka di Madinah kepada saudara-saudara Ansar mereka. Itu contoh pembahagian tanah pembahagian harta tak boleh alih ni. Ya, kalau rumah pun macam tu jugalah. Maknanya dia akan bagi ikut lot-lot dan sebagainya. Jadi istilah lot tu sudah ada pada masa tu. Bayangkan ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Banyak. Sebenarnya Khaybar terbanyak. Dalam rekod Khaybar terbanyak. Bahkan Rasulullah SAW dapat fadak. Fadak tu satu kampung untuk Rasulullah saja. Dia tak ambil pun, dia tak sentuh pun yang di Khaybar ini. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tulis surat kepada orang-orang fadak. Orang fadak tu dia tinggi sikit. Dia tinggi jauh sikit, dah tinggi sikit daripada Khaybar. Dan dia juga antara tanah yang amat subur. Jadi bila sampai saja surat Rasulullah SAW, tak sempat baca pun dia surrender dah. Dia surrender dah. Jadi oleh itu, tanah itu, kampung itu milik Rasulullah SAW. Sebab dengan surat dia pun mereka dah mengalah. Jadi sebab tu Rasulullah tak ambil di Khaybar, ambil di Fadak tadi. Dan tanah Fadak tu saja menghasilkan 12,000 dirham untuk setiap 6 bulan. Dirham ni saya tak pasti berapa nilai lah ni. Kan dirham ni. Kalau dinar berapa? Dalam 900 lebih sekarang ni. Orang perempuan lagi tahulah hal-hal emas ni. Kita tak berapa tahu sangat ya. Ini 1 dinar emas berapa? 4.25 gram emas berapa? Emas berapa? 1 dinar. Emas 915 kan? Bukan tu nak confirm. Sebab ada baru ni saya sebut pasal dinar-dinar ni. Ada orang tu dia kata tak lah Ustaz. Dia kata kejap lah kita confirm sikit. Harga tak usah sebut nama. Tak nak jadi iklan dia. Harga terendah hari ini RM699 1 dinar. 1 dinar. Dirham payah sikit nak cari sebab orang tak berniaga sangat dirham ni. Sorry. Nanti sekejap. Kan saya silap tengok ni. Dirham perak. Dirham perak itu kalau dinar ni dia emas. Public. Sorry, 699 tu setengah dinar. 1 dinar 1399. 1 dinar. Cuba kali 80,000. Seorang isteri Abdurrahman bin Auf menerima pusaka, seorang isteri dia menerima pusaka 80,000 dinar seorang. Jadi kalau sekarang duit berapa? 80,000 kali 1,400 lah, kali 1,400. Cakap saya tak nak, takut pecah kereta. Itu dia emas 915 ya, emas 915 bukan emas 999 sebab emas 999 lembek lah.
80,000. Bayangkan. Itulah. Ya, sebab itulah dia menggunakan emas dinar tadi tu, dia tak ada inflasi, dia zero inflasi sebab harga dia sama. Jadi dulu seekor kambing 1 dinar. Seekor kambing 1 dinar. Jadi maknanya 1,300. Betul lah dengan harga sekarang kan. Tapi harga tu akan turun naik kalau kita guna duit kertas ni. Kalau guna duit dinar tu sampai lah ni pun masih duduk 1 dinar situ. Seekor unta 10 dinar. Lembu dalam berapa 5 dinar ke apa dia punya adalah harga dia tu. Jadi dengan guna duit dinar macam tu tak adalah inflasi. Tapi bila guna duit fiat, duit kertas ni, jadilah inflasi. turun naik yang kita tak mampu. Kan dulu saya ingat masa saya untuk anak sulung nak anak sulung 23 tahun dululah maksudnya kan. Nak akikah untuk anak sulung 800 je seekor. Sekarang ni sorry lah nak dapat kambing 800 kan. Dapat 800. Yang kecil yang jentik pun dah jatuh kan. Maknanya yang layak untuk akikah sorry tak dapat. Itulah sebenarnya kelebihan berdagang berekonomi dengan dinar ni tadi ya. Nanti insya-Allah saya buat penyelidikan khas cerita pasal dinar. Lepas tu pakat beli dinar saya. Saya boleh jadi ejen dinar. tak ada saya tak ada. Ya sekadar pengetahuan ya, tapi bisnes ni saya tak nampak lah, dah cuba dah. Meniaga kepuk pun tak untung. Jangan meniaga benda lain. Sudahlah, itu bukan bidang kamu lah, keluarlah ya. Cari benda lain lah insya-Allah. Dia memangnya sepatutnya begitu. Sepatutnya kita ni kena ada simpanan emas sebenarnya. Yang itu saya memang pegang sejak dulu ya. Nak menyimpan terbaik, simpan emas. Emas apa terpulang tak kisah, dia tidak akan merugikan. InsyaAllah dia tidak akan merugikan. Selain pada emas, tanah kalau ada kan. Dan emas ni tak penting, tak perlu kita beli sampai ke tahap berkilo baru nak beli kan. Sampai bila tak terbeli tak. Ada sikit, ada 1,000, pergilah beli. Kan, pergilah beli. Apa yang dapat per 1,000? Oh, sepasang anting-anting. Beli. Ada harga. Kan? Ada harga. Lepas tu bulan depan pula ada 500 sebelah anting. Belilah sebelah. Belilah benda lain. Itu dia. Dan memang itu cara ekonomi kita jaga ekonomi ya. Kita bercakap dari sudut ekonomi Islam tadi, menyimpan emas sebenarnya adalah untuk simpanan masa depan kita sebenarnya ya. Wallahu alam. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah.